Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi kita pada hari ini dalam ruangan ataupun slot Minggu Sains Negara, hasil kerjasama Planet Mahir dan Kementerian Sains dan Inovasi dan Teknologi. Pada hari ini kita ada seorang lagi tetamu yang merupakan seorang, kalau saya nak bacakan pun award dia tahun ni saja dah 9 award yang diterima tahun 2022. Memang seorang yang hebat, seorang yang cemerlang dalam bidang sains dan matematik. Beliau adalah seorang innovator, iaitulah saudara Hafiz Abdul Halim. Apa khabar Hafiz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. So Hafiz sekarang berada di mana Hafiz? Saya sekarang berada di Melaka. Oh, ingat New York ke Dubai ke mana? Di Melaka Di Melaka. Melaka kat mana tu? Melaka saya duduk di Alur Gajah. Alur Gajah. Okey. Berapa umur Hafiz sekarang ni Hafiz? Saya sekarang 24 tahun. Baru 24 tahun? Ya, baru 24 tahun. Sebab kalau saya tengok semua anugerah, award, creative works lah, publication semua ni macam dah ada PhD 5-6 tahun. Saudara Hafiz berasal daripada Alur Gajah yang sekarang ini sedang mengikuti program Masters in Art and Design di UiTM Shah Alam, betul Hafiz? Betul. Betul. Boleh Hafiz ceritakan sikit latar belakang diri Hafiz? Okey, terima kasih Datuk atas peluang ini hari ini. Jadi perkenalkan diri saya Hafiz Abdul Halim. Saya berumur 24 tahun, berasal daripada Alur Gajah, Melaka. Sekarang ini saya sedang menuntut pengajian di peringkat sarjana di UiTM Shah Alam dalam bidang Art and Design. Dan sebelum ni saya di sarjana muda saya ambil printing teknologi. Jadi saya teruskan saya punya pengajian ke peringkat sarjana dalam Master in Art and Design lah. Jadi saya dulu masa sekolah memang aktif lah dalam kurikulum, khususnya dalam bidang robotik, macam tu. So jadi saya bawa minat saya, kemahiran saya merasa di sekolah menengah dulu, saya teruskan kepada kepada degree saya dan juga master, dan sampailah saya dapat mampu menghasilkan sebuah produk inovasi. Okey. So Hafiz adalah penerima grant Yayasan Inovasi Negara, Yayasan Inovasi Malaysia, dan merupakan Best Participant Young Aspiring Leaders and Entrepreneurs 2022, Gold Award Malaysia Technology Expo 2022, Gold Award Virtual Melaka International Intellectual Exposition 2022. Banyaklah semua senarai-senarai award-award yang Hafiz dapat sebelum pada ni. Apa sebenarnya inovasi Hafiz yang Hafiz boleh share dengan kita pada hari ini? Okey, dulu semasa saya dekat sekolah menengah, saya memang rapat dengan cikgu-cikgu robotik. Bukan hanya di sekolah saya tetapi di seluruh negeri Melaka lah. Sebab saya memang kira saya dah berada, maknanya saya terlibat dalam robotik negeri Melaka ni selama 7 tahun. So saya dah wakili Melaka sebanyak 6 kali, 2 kali sebagai partisipan dan 4 kali sebagai mentor lah yang dilantik jadi jurulatih pasukan robotik negeri Melaka. Jadi cikgu-cikgu yang dalam robotik ni memang kebanyakan daripada mereka adalah cikgu yang mengajar subjek reka bentuk teknologi lah, RBT. Jadi dekat sini, jadi bila saya dah selalu bergaul dengan cikgu-cikgu ni, jadi saya datang minat nak jadi cikgu macam tu lah. Jadi semasa saya di dalam saya punya final year di degree, saya punya sarjana muda, jadi saya diminta untuk menghasilkan sebuah produk yang mana mampu menyelesaikan masalah yang tertentu lah. Jadi sebab saya ni dah memang minat robotik, jadi rapat pun dengan cikgu-cikgu RBT. Saya tanya cikgu apa masalah cikgu dalam kelas kalau cikgu tengah mengajar kan. Jadi mostly of them dia kata memang subjek RBT ni merupakan sebuah subjek yang baru dilaksanakan lah di Malaysia, menggantikan subjek kemahiran hidup. Sebelum ni KH lah. Jadi
cikgu-cikgu RBT ni dia bagi tahu bahawa Hafiz, kita bila cikgu nak mengajar subjek RBT ni kita tak cukup bahan bantu mengajar, alat bantu mengajar lah yang dipanggil ABM lah. Jadi kat situ saya kata why not saya ambil problem statement tu as an opportunity untuk saya create a new product. Maknanya jadi terhasillah sebuah produk yang dipanggil STEM Module Solution sebagai alat bantu mengajar khusus untuk subjek RBT. Okey. Itulah. STEM apa namanya Hafiz? STEM modulation? STEM Module Solution. STEM module solution. Solution, yes. So betul. macam mana STEM module solution ni boleh membantu guru-guru ni Hafiz? Boleh Okey, Hafiz explain jadi sikit? okey, baik Datuk. Alright. Masa saya buat sesi interview dengan cikgu-cikgu RBT, saya ada jumpalah cikgu-cikgu dekat sekolah menengah saya dulu kan. Jadi saya tanya cikgu, apa masalah yang cikgu selalu hadapilah. Saya fokuskan kepada tiga problem statement lah. Okey, yang pertama cikgu kata macam mana kita nak tarik minat budak untuk belajar RBT tu di dalam kelas. Sebab sekarang ni kan yelah, bila kita nak tarik perhatian budak tu agak sukar sebab kita kekurangan alat bahan bantu mengajar. Mungkin mereka pun lebih belajar secara teori kan, bukannya praktikal. Jadi masalah yang kedua adalah bila kita belajar subjek RBT, memang kita perlukan sebuah kit untuk kita hands on tau. Sebab RBT ni adalah satu subjek yang perlu dilaksanakan secara hands on. Jadi kita maknanya kurang alat bantu mengajar dekat situ. Yang pertama tadi macam mana kita nak attract perhatian budak. Yang kedua adalah kekurangan bahan bantu mengajar. Dan yang ketiga adalah macam mana kita nak mempromosikan robotik STEM ni dalam kalangan pelajar-pelajar. Yang mana kita tahu mindset pelajar ini bila gunakan social media, bila gunakan telefon bimbit hanya untuk hiburan semata-mata. Jadi macam mana kita nak jadikan platform ini sebagai satu platform yang boleh juga digunakan untuk pendidikan. Macam tu. Okey. So sekarang ni adakah inovasi Hafiz ni digunakan di sekolah-sekolah? Alhamdulillah, produk saya ni pun telah berada di fasa yang terakhir dan telah bersedia untuk dipasarkan. Dan Alhamdulillah 2 minggu lepas kita ada buat satu majlis, kita ada buat satu serahan di mana produk ini telah diberikan secara percuma kepada 10 buah sekolah menengah lah di negeri Melaka sebagai penerima terawal bagi manfaat kepada produk inovasi inilah. Dan kita akan usaha untuk pasarkan produk ini supaya ini boleh digunakan di seluruh Malaysia, insyaAllah. Okey. Boleh Hafiz ceritakan masa proses nak mereka apa dia panggil educational game lah ni kan? STEM module solution ni. Macam mana Hafiz cari idea, ilham, lepas tu menggunakan segala kepakaran yang ada tu? Berapa lama ambil masa untuk come up with the prototype? Cuba cerita sikit pengalaman tu. Okey. Kalau nak cerita pengalaman, itu yang ada seronok sikit lah, ada naik turun kan. Jadi pertama kali saya terfikir untuk menyiapkan produk ini, untuk bangunkan produk ini adalah hanya untuk final year project saya dalam degree. Tetapi kalau nak dibandingkan produk saya dan kawan-kawan yang lain, produk saya ni pensyarah kata mampu untuk kita push ke depan, push lebih kan, kita cari. Maknanya kita bangunkan produk ni bukan hanya untuk final year project sahaja. Jadi disebabkan itu, saya bawa produk saya ni untuk memohon geran lah di bawah Yayasan Inovasi. Dan Alhamdulillah projek saya ni terpilih dan berada di top 10 lah sebagai penerima geran untuk bangunkan produk ini. Jadi sepanjang tempoh setahun, sebab kita diberi satu tempoh khusus untuk mana kita bangunkan produk ini daripada A sampai Z lah. Jadi dalam proses itu pun saya banyak dibantu oleh pihak Yayasan Inovasi lah.
Jadi itu pada mereka memang akan bantu kita kan dari segi sudut kewangan, dari sudut nasihat. Jadi daripada sudut saya pula, saya kena make sure yang produk saya ini, idea saya, solusi yang saya cuba nak bawa adalah idea yang terbaik. Jadi macam mana saya nak validatedkan idea saya, solusi yang saya nak bawa ini, dengan saya bawa idea saya ini untuk masuk pertandingan-pertandingan inovasi yang ada di peringkat tempatan dan juga antarabangsa lah. Jadi itu yang Datuk boleh tengok saya punya award untuk tahun ni tu sampai 6 ke 7 gold award kan, 9 kan. Jadi bermakna idea saya, solusi saya, design yang saya reka bermakna telah divalidasikan oleh pihak yang bertauliah lah. Jadi kita yakin dengan produk kita untuk digunakan oleh penerima manfaat yang kita dah kita dah targetkan. Alright. Okay, so kita nak tengok sikit demo yang Afi boleh tunjuk pada kita. Kalau boleh tunjuk sikit. Alright, ini adalah satu novelty lah. Kita memiliki keistimewaan di mana Malaysia sekarang sedang bergerak ke arah IR 4.0. Jadi dalam teknologi IR 4.0 ni ada augmented reality. Jadi kita embedkan teknologi ni ke dalam produk ini. Okay. Jadi saya boleh kata bahawa bila cikgu mengajar subjek RBT ni, cikgu hanya perlukan produk ini dan juga sebuah telefon pintar ataupun tablet untuk memberikan impak yang maksimal di dalam bilik darjah. Sebab teknologi ni sama je, fungsinya hanyalah untuk membantu manusia. Jadi macam mana kita nak gunakan teknologi itu sebaiknya. Jadi itulah yang saya buat sebagai novelty kepada produk saya ni lah. So menggunakan dalam box tu tadi tu, kan dia ada box tadi tu. So dalam tu semua kita kena gunakan telefon bimbit melalui AR tadi tu, augmented reality. Dia tak ada dalam betul. Tu macam wire-wire ke apa ke, tak ada? Saya tunjukkan ada satu gambar. Sebab problem statement saya ada 3. Jadi ada 3 lah solusi yang saya cuba bawa. Yang pertama adalah macam mana nak attract student dalam bilik darjah. Jadi cara dia adalah saya gunakan teknologi augmented reality tu tadi untuk enhancekan students punya learning experience. Yang kedua pula, tak ada alat bantu mengajar yang baik. Jadi produk saya ini boleh dibuka. Kalau saya tunjuk, boleh nampak tak? Nampak. Apa tu? Dia punya cover. Alright, dia punya cover, dan kita boleh buka sebagai cover kepada alat elektronik yang ada di dalam. Okay. Yes. So jadi pelajar boleh gunakan produk ini terus secara direct lah dalam kita punya produk ini. So dia boleh belajar ataupun buat eksperimen apa dalam tu, Afi? Elektronik ke apa ke? Okay. So jadi kalau Datuk nak tahu, dalam buku teks tingkatan 2 subjek RBT bab 2.4, pelajar akan belajar reka bentuk elektronik. Okay. Jadi memang KPM pun memang mengalukan penggunaan Arduino lah. Arduino dan juga Magnecode untuk digunakan. Jadi bila kita belajar subjek reka bentuk elektronik ni, mereka perlu menggunakan Arduino ini. Jadi mereka akan belajar apa itu microprocessor, apa itu sensor yang ada. Jadi pelajar hanya buka kotak ni, right? Buka kotak ni, dan kita ada berikan wire, alright. Lepas tu ada a few sensors, alright, yang diorang boleh gunakan lah. So jadi maknanya pelajar belajar reka bentuk elektronik tu just menggunakan produk ni sahaja. So dia boleh bawa ke mana-mana, kat rumah, di sekolah ke apa ke, kan? Betul. Sebab benda yang penting sekali sebelum mereka diberi peluang untuk mencipta produk yang lain. Sebagai contoh, kita dalam produk ini juga pelajar boleh hasilkan satu sistem. Contoh macam
traffic light kan, macam mana dia nak apa menyalakan 3 jenis warna mengikut timer yang ditetapkan. Ataupun ataupun mereka nak cipta satu produk kereta, contoh misalan kereta yang boleh berjalan mengikut track yang diberi daripada penggunaan light sensor contoh. Tetapi sebelum kita mampu untuk menghasilkan produk yang se-advance itu, jadi kita perlu ajar dia orang basic. So ini adalah produk yang terbaik lah untuk ajar murid-murid ini, tetapi secara basic dulu. Sebab asas tu penting. Kalau dia orang dah mahir asas, apa jenis projek pun dia orang boleh buat. Okay. Yes, alright. So ini merupakan basics ya. Kalau Yes, kita nak betul. jadi innovator pun, kita kena mahir. Kita kena Betul. pandai. Kita kena hebat belajar yang basics ni dulu. Betul? Betul. Okey. So dia boleh guna semasa tingkatan 2 lagi Afi Ya, betul. dan berapa lama produk ni boleh bertahan? Adakah lepas tingkatan 2 tu dia buang ke apa ke? Okey, produk ni memang saya buat khusus untuk pelajar tingkatan 2. Okey. Sebab apa? Memang produk ini dia sesuai dengan bab 2.4 reka bentuk elektronik. Okey. Jadi maknanya produk ini, okey contoh, sekolah beli 10 set. Jadi tahun ini kita ada pelajar tingkatan 2. Tahun depan pun kita masih ada lagi pelajar tingkatan 2. So dia boleh digunakan selagi buku teks RBT ini relevan. Kita tak tahulah kan, kalau kita tukar menteri ke, mungkin buku teks akan ditukar balik, itu kita tak tahulah. Kan. Cuma kita sebagai innovator, kita harus bersedia dengan apa problem statement yang bakal terjadi ataupun yang akan jadi. So jadi kita kena bersedialah untuk memberi solusi yang terbaik kepada permasalahan yang berlaku. So maknanya sekolah hanya beli beberapa set, 10-20 set macam tu untuk dikongsi oleh para pelajar. Tapi kalau pelajar tu nak beli sendiri, satu seorang pun boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Berapa harga satu ni? Saya pun minat ni nak beli ni. Harga yang saya tetapkan adalah sebanyak RM150 lah. Satu kotak. Ya, satu kotak. Dan boleh digunakan untuk 1 tahun. Satu set. Kalau beli banyak dapat diskaun. Dapat. Sebab kerana kita ada juga program kelas digital online, Mahir Tutor, dan kita ada 50,000 student sekarang ini. Daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 6. Jadi boleh kita buat satu program. Boleh, untuk insyaAllah. Hafi yang mana ambil subjek RBT lah kan, reka bentuk teknologi. Khusus. RBT ni semua pelajar ambil ke tak Hafi? Pelajar, RBT ni dia bermula daripada murid darjah 4. 4, 5, 6, sekolah rendah lagi. Jadi saya pun memang kagum lah dengan budak sekolah rendah sekarang, di mana budak darjah 4 dah belajar pasal 3D printer. Kan? Jadi saya tahu pasal 3D printer ni masuk universiti, baru kita didedahkan dengan 3D printer ni semua. Jadi memang saya rasa kagum lah dengan dengan isi dan konten dalam buku teks sekolah sekarang. Jadi mereka boleh gunakan kalau kita boleh buat program seperti mana yang saya beritahu tadi dengan Mahir Tutor, di mana student-student ataupun pelajar-pelajar Mahir Tutor yang tingkatan 2 tu kita boleh hadiahkan, sebab kita buat secara wakaf pendidikan ni Hafiz. Jadi orang boleh sponsor, contohnya bagi kepada sekolah-sekolah di luar bandar, hatta di bandar sekalipun kan. Jadi bila boleh siap ni Hafiz? Kalau ikutkan dah siap dah, kan. Kita pun dah boleh ambil order dah. Cuma sekarang kita masih menunggu produk ini untuk dirasmikan oleh Menteri Mosdi sendiri. Kan. Jadi bila dah dirasmikan, barulah kita macam yakinlah dengan produk kita ni untuk dipasarkan dengan lebih meluas. Tapi kalau pihak Planet Mahir ingin untuk beli, saya rasa tak ada masalah. Saya bersedia saja.
Production wise macam mana Hafiz? Berapa agak-agak Hafiz boleh hasilkan setiap bulan? Kalau ikut daripada kapasiti sekarang ni, saya dah cetak 1,000 unit. Jadi kalau untuk saya siapkan dalam tempoh kalau dalam seminggu tu saya boleh siapkan hingga 2 ke 300 lah set. Hafiz ada company sendiri, ada pekerja sendiri ke siapa yang tolong Hafiz? Okey, sekarang ni saya bergerak, saya memiliki sebuah syarikat startup. Okey. Jadi saya tak kata saya ada pekerja, tapi saya ada tim. Saya ada tim yang boleh membantu saya lah dalam peringkat ni. Nah, sebab apa, saya pun dah ada produk. Jadi saya rasa ianya masa yang sesuai lah untuk saya mempunyai sebuah office untuk saya bergerak dengan lebih meluas lah. Di Alur Gajah Hafiz? Di Alur Gajah, betul. Okey. So bila Hafiz cakap tadi ada tim dan sebagainya, adakah Hafiz memang buat semua ni berseorangan ataupun ada partner lain dari segi ideation stage dia ataupun masa nak production stage ke, ataupun seorang-seorang? Okey. Pada permulaannya semua saya lakukan secara sendirian. Cuma bila produk ni dah siap, jadi saya baru sedar saya tak boleh berjaya seorang-seorang, kan. Saya kena ada bantuan lah daripada kawan-kawan. Contoh, kalau dapat tempahan dalam tempoh dalam satu kuantiti yang banyak, saya tak mampu nak buat seorang. Jadi kat situ saya kata I need a team. So jadi mana untuk kita bergerak dengan lebih ke depan lah. Tapi masa peringkat pembangunan memang saya seorang lah. Okey. Jadi untuk menghasilkan satunya dari segi idea, apa nak buat, apa masalah kita nak selesaikan, kan? Perlukan kreativiti, kita kena inovatif, kita kena kreatif. Saya merasakan bahawa kita perlu hebat dari segi sains dan matematik. Betul. So masa di sekolah, masa di UiTM dan sebagainya, memang Hafiz memang cemerlang dari segi sains dan matematik ke macam mana? Nak kata cemerlang tu subjektif sebenarnya, kan. Kalau dia bergantung kepada diri sendiri sebenarnya. Kalau kita minat sesuatu benda, kita akan buat sebaiknya, kan. Jadi kalau kita tak, yes, passion is the most important thing. Sebab dengan passion tu kita mampu buat apa je. Susah macam mana pun kita nak juga buat, sebab kita minat benda tu. Sebab sains dan kalau kita kata STEM, kan, sains, teknologi, engineering, matematik ni merupakan satu sektor yang meningkat naik tau. Jadi kita, kalau daripada kita pandang daripada sudut graduan pun, kita memerlukan graduan STEM ini lebih tinggi berbanding dulu, kan, sebab kita pun bergerak ke arah teknologi, bergerak ke arah engineering. So ya, kita kena nampak STEM tu sebagai satu bidang yang perlu sekarang. Okey. Betul apa yang dikatakan oleh Hafiz tadi, dan untuk Malaysia berjaya sebagai sebuah negara maju, kita perlu hebat dari segi sains dan teknologi. Betul. Di mana para pelajar perlu menguasai dua subjek ini, sains dan matematik, ya. Betul. Dan tidak semestinya mereka menjadi saintis, angkasawan dan sebagainya. Kita perlukan juga ramai engineers dan perlukan ramai innovators. Betul. Apa pandangan Hafiz dari segi macam mana kita nak membina cita-cita bila di bangku sekolah tu? Okey. Jadi orang pun banyak bertanya kat saya ni ambil art and design. Tapi macam mana saya boleh hasilkan sebuah produk yang sepatutnya fakulti engineering yang hasilkan? Kan? Jadi orang tak nampak dekat situ. Apa yang saya boleh katakan di sini adalah kita, selagi kita ada minat, kita boleh cari satu titik persamaan di antara apa yang kita sedang buat dan apa yang kita minat. Okey, contoh, saya ambil art and design khusus dalam bidang percetakan. Alright. Jadi saya pula minat robotik, percetakan.
Jadi saya pula minat pasal robotik. Kan, jadi macam mana saya nak cari satu persamaan di antara percetakan dan juga robotik tu tadi. Jadi disebabkan itulah saya mampu hasilkan sebuah produk yang ada elemen percetakan, iaitu kotak ni, dan produk dia adalah robotik. Kan? Jadi bermaksud kat sini, semasa saya final year project, saya perlu buat produk ini sebagai FYP, tetapi saya masukkan benda yang saya minat, dan benda tu boleh jadi lebih daripada sekadar produk FYP. Kan, sampailah saya punya produk ini mampu memberi manfaat kepada pelajar-pelajar kat luar sana. So alhamdulillah. Mana ni kan, maknanya bila kita put kita punya passion dalam apa yang kita buat, dia akan bawa kita punya satu produk ini kepada next level lah. Bukan hanya sekadar untuk menyiapkan atas tujuan tertentu sahaja. So pada saya, bagi pelajar-pelajar kat luar sana, pupuk minat dulu. Tak kisahlah kita kerja apa pun, selagi kita buat benda tu minat, so kita boleh cari satu titik persamaan tu. InsyaAllah boleh. Ya, kita boleh tengok dari segi produk brandingnya, dari segi design. Cuba ni Hafiz tunjuk lagi sekali kotak tu. Yes. Kan? Kita boleh tengok ni Hafiz buat sendiri kan, dari segi grafik design dia. Betul. Memang saya buat. Pemilihan color, warna dia kan. Betul. Font tulisan dan sebagainya. Ni semua Hafiz buat sendiri ataupun ada konsultan mana-mana tolong? Memang saya buat secara sendiri. Cuma okey. Jadi saya boleh kata saya punya design ni bagus, tapi macam mana kita nak buktikan bahawa kita punya produk ini adalah satu produk yang bagus. Jadi disebabkan itu saya hantar saya punya produk ini dalam pertandingan packaging award. Jadi alhamdulillah saya punya design, saya punya produk ini telah menang first prize. Jadi bermakna saya punya design ni diangkat. Alhamdulillah kan. Jadi orang tak boleh nak pertikaikan, kenapa Hafiz letak robot tu di belah kanan, kenapa robot tu letakkan di sini kan. Jadi maknanya kita nak validasikan kita punya air tangan kita, hasil kita dengan pergi ke pertandingan-pertandingan itu tadi. Alhamdulillah. So dari segi packaging pun Hafiz buat sendiri ya? Yes, betul. Memang daripada A sampai Z memang saya buat. Pemilihan kotak, material semua tu Hafiz buat sendiri? Yes, memang kita buat sendiri. Penentuan harga? Pricing? Penentuan harga tu semasa saya bangunkan produk ni, memang pihak YIM ada beri kita kelas bimbingan selama 6 bulan. Jadi dalam kelas tu juga mereka ada ajar cara macam mana kita nak tentukan harga, macam mana kita nak tahu kita punya pulangan kita, margin kita, semua tu diajar. Dan untuk material macam raw material yang tadi yang Hafiz tunjuk tadi, dari segi semiconductor, apa nama tadi? Betul Arduino. Itu senang nak dapat ataupun perlukan bantuan YIM untuk source out the thing? Memang itu kita boleh beli je daripada third party dekat luar. Memang banyak company yang memang ada jual produk ini, tetapi secara pukal. Dia tak embedkan dalam satu produk yang khusus. Jadi itu saya ambil kesempatan di situlah. Saya ambil produk yang dibeli secara pukal ini, jadi saya gabungkan menjadi satu produk yang khusus lah, memang untuk sebagai alat bantu mengajar. Okey. Adakah ini satu-satunya produk yang Hafiz pernah design, pernah innovate, pernah buat? Saya kalau ikutkan daripada sekolah lagi banyak dah. Saya boleh kata ini produk yang ketiga daripada sekolah lagi. Boleh tak saya kongsikan sikit pengalaman saya kat sekolah dulu? Okey, dulu masa saya kat sekolah dulu, saya memang banyaklah hasilkan sebuah produk produk inovasi lah, khusus dalam bidang robotik, sebab saya memang masuk pertandingan robotik setiap tahun. Jadi ada satu masa dulu sekolah ni dia ada satu investor yang datang sebab SMK Datuk Adi Talib Karim ni merupakan kebitaraan ni adalah robotik. Sebab Datuk Adi Talib Karim, sekolah saya memang dah jadi johan pertandingan robotik Negeri Melaka daripada tahun 2013 sampai 2019. Wow. Johan.
sepanjang itu. Jadi pada tahun 2016 tak silap saya, 16-17 macam tu, ada investor datang. Dia kata why not kita invest untuk hasilkan satu produk inovasi untuk menyelesaikan beberapa masalah lah. Jadi dia bagi kami 20,000. Dia bagi kami 20,000. Okey, kau hasilkanlah apa pun. Jadi saya dan cikgu saya lah, Cikgu Amar dan juga Cikgu Saiful. Jadi kalau Datuk nak tahu, saya ni pengasas kepada AHS Ideas. AHS ni adalah gabungan nama Amar, Hafi dan juga Saiful. Amar tu cikgu saya, Cikgu Amar, saya Hafi, S tu Cikgu Saiful. Jadi kami bertiga ni hasilkanlah satu produk inovasi yang diberi nama Green Tech Marshall. Green Tech Marshall ni merupakan sebuah produk inovasi. Datuk perasan tak kalau kita pergi dekat kawasan construction, Datuk ada perasan tak macam kita ada robot yang melambai-lambai? Jadi kami buat betul. Kami buat benda tu. Tapi kami buatnya dengan menggunakan solar. Itu tahun dia tu? 2016. 2016 Kami hasilkan sendiri dengan menggunakan kita orang pergi kedai welding, kita orang buat designing, lepas tu kita orang buat wiring, kita orang buat testing semua. Jadi saya pun pernah bentangkan saya punya produk inovasi tu di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Dan mereka belilah kita punya set tu dalam 2 unit untuk digunakan. So itu adalah pencapaian yang terbaik lah semasa saya berada di sekolah. Jadi disebabkan minat itu saya hasilkanlah beberapa few produk sampailah saya berjaya untuk hasilkan sebuah STEM module solution. Dan sekarang ni saya pun sedang bangunkan sebuah aplikasi pintar yang mana berfungsi juga sebagai alat bantu mengajar. Tetapi produk tu tak siap, jadi saya pun tak boleh nak tunjuk lagi, tapi saya bagi secara gambaran lah, secara general, di mana produk saya itu berfungsi sebagai alat bantu mengajar untuk menghidupkan produk yang ada dalam buku teks secara 3D. Jadi saya bagi contoh, kalau dekat dalam buku teks tu ada 10 jenis gear, tapi bila cikgu mengajar, cikgu hanya tunjuk secara teori. Jadi budak tu tak boleh nak gambarkan macam mana gear ini berfungsi. Jadi saya sedang membangunkan sebuah aplikasi di mana menggunakan augmented reality, dia scan buku teks tersebut dan gear tu akan bergerak secara 3-dimensional. So insyaAllah dalam masa terdekat produk tu akan siap. Saya baru nak tanya apa next idea Hafi tengah buat ke, tengah bangunkan, tengah fikir, dia dah cakap dah. Kalau nak ikutkan idea banyak, tapi macam mana kita nak realisasikan idea tu, kita perlu bantuan lah. Kita bantuan daripada segi kewangan, insyaAllah. Memang dari segi inovasi ini, idea yang paling hebat, yang paling bagus adalah untuk menyelesaikan masalah orang, kan? Ya, betul. Solving other people's problem. Yes. Sama ada produk ataupun services. Betul. Itulah fungsi kita. Betul. Itulah fungsi kita sebagai innovator sebenarnya. Menyelesaikan masalah orang. Macam tu, kan? Contoh. Masalah kita nak cari dana, kan? Nak memastikan kita punya problem statement, kita punya solusi yang kita cuba nak bawa tu adalah solusi yang terbaik. Kan? Kalau nak katakan kita nak selesaikan masalah, semua orang boleh selesaikan masalah. Tapi penyelesaian apa yang terbaik untuk semua orang. Kalau produk ini mampu menyelesaikan 5 problem statement sekaligus, adakah itu lebih baik? Betul tak? Instead of kita bagi solusi untuk selesaikan 2 je problem statement. Jadi kan, jadi itulah apa yang saya buat. Itu yang Datuk boleh tengok saya punya pencapaian tu boleh sampai 9 kali goal. Sebab apa? Saya nak betul-betul make sure, nak betul-betul pastikan penyelesaian saya itu adalah penyelesaian yang paling terbaik. Dari pengalaman Hafiz sendirilah, apabila kita jadi seorang innovator, mereka bentuk produk-produk baru untuk menyelesaikan masalah orang dan sebagainya, adakah ekosistem kita supportive? Maknanya dari segi pendanaan, kan, yang Hafiz sebut tadi, ataupun bantuan dari kerajaan ke, ataupun dari angel investors ke. Yang satunya, apa cabaran, kan, apabila kita nak jadi seorang innovator ni? Yang keduanya, adakah Hafiz berpuas hati terhadap bantuan yang diberikan sekarang?
Okey. Jadi yang pertama tadi adalah cabaran. Kalau nak kata pasal cabaran, mustahil kita tak ada cabaran dalam hidup kita kan. Jadi itu bergantung kepada kita macam mana kita nampak cabaran itu menjadi satu halangan ke ataupun menjadi satu Peluang. opportunity, peluang yang baru kan untuk kita cari kat tempat lain. Kalau kita gagal di tempat ini, jangan teruskan laluan tu. Kita cepat-cepat pindah tempat laluan lain untuk cari laluan yang terbaik untuk kita. Cuma dari segi bantuan dana kerajaan cukup banyak sebenarnya. Dia bergantung kepada kita untuk mencari. Terlalu banyak agensi yang menyokong idea kita sebenarnya. Kalau nak kata pasal inovasi saja di bawah MOSTI pun kita ada banyak sangat kita kata GLC lah kan yang bantu kita macam Yayasan Inovasi, kita ada Meranti, kita ada MIMOS, kita ada banyak sangat. So bila kita ada idea, bila pihak-pihak ini buka peluang untuk dari segi struktur pendanaan, kita pergilah mohon. Jadi sekiranya gagal, kalau kita gagal, janganlah kita mengalah kan. Kita perbaiki lagi apa yang kita boleh perbaiki, dan kita datang balik. Sebab apa saya tak tahu ni, insyaAllah diorang ada dana untuk kita mohon. Dan yang kedua tadi, berpuas hati ke tidak? Saya kata for now memang alhamdulillah lah berpuas hati dengan bantuan dan juga peluang yang diberikan oleh kerajaan. Cuma saya mohon agar diperluaskan lagi sebenarnya, diperbanyakkan lagi kan. Okey. Hafi baru berumur 24 tahun Dah berapa produk yang Hafi hasilkan setakat ni? Tak kira lah yang berjaya menembusi pasaran ataupun tidak, ataupun yang masih Hafi simpan bawah meja ke apa ke. Kalau nak ikutkan produk tu dah nak 10 lah, nak 10 jenis produk. 10 jenis produk. Dan 10 ni tu pun mempunyai fungsi dan peranan yang berbeza. Okay. Cuma daripada 10 tu hanya 5 sajalah yang berjaya saya push untuk lebihkan pendedahan. Macam tu. Untuk Hafi hasilkan, katakan tadi yang STEM modul solution tadi tu. Berapa kali try, berapa kali gagal baru dapat hasil yang macam sekarang ni? Kalau nak ikutkan gagal 11 kali lah. 11 kali. Ya, 11 kali gagal, 11 kali dicetak kembali sampailah betul-betul dapat STEM modul solution ni. Betul saya cakap. Sebab masa saya berada di final year project, pensyarah saya tu kira agak garang jugalah. Siapa Jadi nama dia? kalau boleh sebut Cik Mastura Omar daripada KPSK, College Seni, pengajar seni kreatif di UiTM Puncak Alam. Jadi saya boleh kata dia jadi beliau ni memang sangat committed lah dengan kerja kan, dengan kualiti yang dihasilkan oleh pelajar. Jadi saya boleh cakap Datuk, minggu pertama saya punya produk, saya punya design ditolak mentah-mentah. Dia kata buruk kau punya ni apa semua. Jadi sampai, sebab kita kat UiTM kita ada 14 minggu kuliah. Jadi saya ingat lagi, setiap minggu masuk kelas dia, saya akan print baru, akan buat design baru untuk dibentangkan kepada dia. Jadi memang tiap minggu lah, memang kena maki lah. Kan, sampai dia bukan orang Melaka tapi perangai macam orang Melaka. Melaka suka maki. Kan? Betul. Tapi bukanlah maki yang menjatuhkan. Dia membina lah kan. Yalah. Jadi saya ingat lagi minggu ke-11 dia puji saya. Maknanya dia kata produk saya bagus. So daripada situ okay, boleh tak saya tunjukkan produk saya di semasa di FYP? Ni produk saya. Robotic module box. Ni yang asal. Yang ni yang 11 kali tu. 11 kali cetak. Jadi ni produk FYP saya, menyebabkan saya dapat grant 40,000. Jadi daripada 40,000 tu saya hasilkan jadi lebih baik kepada STEM module solution. Okay. Gitu kok. Jadi itulah nak kata dia tak senang sebenarnya nak senang. So kita harus belajar daripada kegagalan dan betul. Jangan pernah putus mengalah. asa. Betul. Don't give up. Betul. Pada saya pada saya kita perlu buat silap.
Pada saya lah, pada saya kita perlu buat silap. Kalau kita tak buat silap tu, kita tak tahu kita dekat mana kita harus perbetulkan. Jadi disebabkan kesilapan-kesilapan yang saya buat tu, saya dapat hasilkan satu benda yang baik. Jadi kalau Datuk kata kenapa saya banyak apa tu award tu semua adalah untuk saya, itulah kesungguhan saya untuk membuktikan apa yang kita buat, apa yang kita tawarkan tu adalah yang terbaik. Berapa lama masa yang Hafiz ambil sampai sekarang ni, dah berapa tahun, berapa bulan untuk STEM module solution tu, produk Hafiz tu? Okay, produk saya ni kalau nak ikutkan baru je siap dalam bulan Julai tu hari. Julai tu makna kata kita dah siap secara total lah, siap secara total. And then dalam few months tu, kita sekarang ni kita dalam fasa untuk kita pasarkan. I mean, berapa lama you nak set up, nak banner, nak develop the produk tu? Kalau ikutkan setahun lah. Setahun juga. Dari stage ideation, nak melahirkan idea, nak buat research, kan? Yes. Sampai kalau nak ikutkan, ya, teruskan Datuk. Sampailah produk tu yang paling cantik lah, macam Hafiz cakap tadi kan. Betul. Kena maki, kena apa semua. Ya, betul lah. Kalau ikutkan, setahun. Betul, dalam tempoh setahun itu memang banyaklah kita buat. Contoh masa saya dalam kelas apa yang dianjurkan oleh MySiap dulu pun, memang kalau kita nak tawarkan problem statement yang ini, adakah problem statement ini mampu menyelesaikan masalah cikgu? Jadi setiap minggu saya kena call cikgu ni, saya kena buat interview. Cikgu, kalau saya buat macam ni, cikgu rasa menyelesaikan tak masalah cikgu? Daripada 40 orang, 38 cakap ya, 2 cakap tidak. So jadi daripada 40 orang cikgu, memang saya memang call lah cikgu yang rapat dengan saya kan. Jadi bila itulah yang menyebabkan masa tu. Jadi bila kita dah ada idea kita tu kita kena validasikan. Lepas dah validasikan idea, kita terjemahkan dia dalam bentuk framework. Adakah framework kita ni kita nak menyelesaikan masalah dia ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk perkhidmatan, macam tu. Jadi kita daripada framework tu kita dapat tahu kita ada this kind of product yang mana kita boleh bangunkan untuk menyelesaikan masalah cikgu tu tadi. So ialah dia step by step sampailah kita menghasilkan prototype, and then prototype tu juga perlu uji beberapa kali sebelum kita dapat hasilkan sebuah produk yang telah bersedialah untuk digunakan oleh mereka itu tadi. Okey. So itulah pengalaman Hafiz sebagai seorang innovator. Soalan terakhir saya, Hafiz. How do you see your future? Apa yang Hafiz nampak masa depan Hafiz sendiri? Adakah Hafiz berpuas hati dengan apa yang Hafiz capai setakat ini? Tinggal di Alur Gajah, duduk Malaysia, ataupun selepas ini Hafiz mungkin akan jadi partner Elon Musk contohnya, nak pergi Amerika, nak pergi New York. Apa sebenarnya cita-cita Hafiz sekarang untuk masa depan? Terima kasih banyak Datuk. Alright, kalau nak kata pasal cita-cita, saya nak jadi Perdana Menteri. Tak payahlah, kau buat inovasi ni sudah lah. Itu cita-cita dululah. Tentang tengah pergi alur. Aduh, tak adalah gurau macam. Cuma kalau nak ikutkan, kalau dari segi cita-cita saya, kalau boleh saya nak jadi satu saya nak ada sebuah syarikat yang mana mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat kita. Dan kalau nak ikutkan, kita teknologi Malaysia ni sebenarnya kita sekarang ni menuju ke arah IR 4.0. Tapi Jerman dah 7.0. 7.0. Jadi kita sekarang ni ketinggalan sebenarnya. Jadi kita perlu mempunyai satu platform ataupun kita mempunyai satu tindakan yang gratis, drastik lah untuk kita push Malaysia ni ke arah yang lebih baik. Jadi harapan saya adalah saya mampu menjadi orang yang mampu bawa Malaysia ke arah yang lebih baik lah. Macam tu. Dalam bidang sains dan matematik dan teknologi. Yes, khusus dalam bidang sains dan teknologi. Okey. Kerana kita mengharapkan orang seperti Hafiz boleh memberi motivasi, rangsangan, aspirasi kepada adik-adik kita yang masih lagi di bangku sekolah, betul, yang masih duduk di college, universiti ni untuk turut berjaya
Betul. Dan menguasai sains dan matematik ini kerana dua subjek ini adalah amat penting untuk kita Betul. bangunkan negara kita menjadi sebuah negara Ya. maju. Betul, betul. Ha, Kalau bukan kita siapa lagi, kan? Saya pun masih muda, kalau bukan adik-adik kita kat sekolah tu untuk jadi pelapis kita akan datang. Benda ni sangat penting sebenarnya. Okey, so terima kasih kepada Alright. saudara Hafiz Abdul Halim. Abdul Hafiz Shah ke Abdul Halim ni? Abdul Hafiz Shah bin Abdul Halim. Okey. Ataupun nama manjanya Hafiz. Ya betul. Kerana telah bersama dengan kita pada hari ini selama kurang lebih 1 jam. Dan Hafiz merupakan seorang ataupun satu ikon kepada agenda inovasi negara. Terima kasih kepada pihak Yayasan Inovasi Malaysia. Terima kasih kepada pihak MUSTI yang telah sama-sama menjayakan program ini, interview ini bersama dengan Planet Mahir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Hafiz. Selamat maju jaya, all the best. InsyaAllah dapat melahirkan ataupun membangunkan produk-produk inovasi yang lebih hebat, membanggakan kita selepas pada ini insyaAllah. So dengan itu insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa bersama dengan tokoh-tokoh inovasi negara untuk kita sama-sama meraihkan ataupun sama-sama menjiwai agenda inovasi negara serta Minggu Sains Negara. Dan kita doakan semoga insya-Allah negara kita akan maju dan berjaya dalam bidang sains dan teknologi. So dengan itu, terima kasih banyak kerana menonton, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share media-media sosial Planet Mahir di YouTube, Instagram, Facebook dan TikTok. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.